Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi semua para penonton, insyaAllah saya akan beri sedikit perkongsian berkenaan dengan tajuk artikel saya, iaitu pendirian Al-Kandahlawi terhadap Bara'atul Ikhtitam Al-Bukhari. Okey, pendirian Al-Kandahlawi terhadap Bara'atul Ikhtitam Al-Bukhari. Perlu kita tahu pertama sekali bila sebut Al-Kandahlawi, ia sebenarnya berkait rapat dengan seorang tokoh yang unggul di benua India, yang mana Al-Kandahlawi dilahirkan pada tahun 1898 dan beliau dibesarkan di negara India, iaitu di kawasan Al-Kandahla, salah satu tempat perkampungan orang Islam India Muslim di kawasan India. Okey, kenapa Al-Kandahlawi ini menjadi tumpuan kajian saya? Kerana beliau merupakan salah seorang tokoh yang telah menulis ratusan kitab, dan antara karya beliau yang unggul adalah Aujazul Masalik ila kitab Muwatta Malik, yang mana kitab tersebut adalah kitab dalam mensyarahkan karya Imam Malik rahimahullah. Beliau Al-Kandahlawi ini meninggal pada tahun 1402 Hijriah, yang mana beliau meninggal di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau dikebumikan di perkuburan Baqi' bersebelahan dengan kubur guru beliau, iaitu Syekh Ahmad Khalil As-Saharanfuri. Lepas itu saya pergi kepada poin seterusnya, iaitu Bara'atul Ikhtitam. Bara'atul Ikhtitam, sebagaimana yang kita telah maklum bahawa bara'ah maksudnya adalah kebijaksanaan, ikhtitam penutup, maksudnya kebijaksanaan Imam Al-Bukhari menutup setiap kitab-kitab beliau dalam karya Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari dengan ungkapan-ungkapan yang memberi maksud yang mendalam. Lalu mengikut kajian yang dilakukan oleh Al-Kandahlawi, Al-Kandahlawi telah memberi beberapa pendirian, membuat pendiriannya sendiri, membuat conclusionnya sendiri, iaitu semua kitab-kitab ataupun Bara'atul Ikhtitam, setiap kitab-kitab Sahih Bukhari, karya Al-Bukhari ini, yang mana karya Bukhari ini mengandungi sebanyak 97 kitab-kitab dalam karya tersebut, yang mana Al-Kandahlawi mengatakan bahawa di semua hujung kitab, di akhir kitab-kitab dalam karya Bukhari ini, semuanya adalah berkait rapat dengan kematian. Berbeza dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di setengah tempat Imam Ibn Hajar ada mengatakan bahawa Bara'atul Ikhtitam Al-Bukhari merujuk kepada penutup kitab tersebut. Dengan kata lain, Imam Al-Bukhari dia meletakkan beberapa teks hadis ataupun tarjamah, tajuk-tajuk yang menunjukkan perakhiran ataupun nak menutup kitab tersebut. Berbeza dengan Al-Kandahlawi, yang mana Al-Kandahlawi mengatakan bahawa kesemua kitab-kitab dalam Sahih Al-Bukhari ini, dalam karya Al-Bukhari ini yang berjumlah 97 kitab-kitab, semuanya merujuk kepada kematian. Sebagai contoh, saya bawa satu contoh kepada sidang pendengar sekalian. Satu contoh yang saya ambil daripada
karya Sahih Bukhari, yang mana pada kitab yang ke-10, iaitu Kitabul Adhan, kitab dalam berkenaan dengan azan. Di akhir kitab ini terdapat satu bab yang dinamakan kitab Babul Istizan Al-Mar'ah Zawjaha Bil Khuruji Ilal Masjid. Okey, dalam tajuk dalam bab dalam kitab ini, bab kecil, dalam kitab ini dia ada banyak bab, tapi bab yang kecil antara bab yang terakhir adalah bab Istizan Al-Mar'ah. Bab seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk keluar pergi ke masjid. Jadi pada pendirian Al-Kandahlawi, beliau mengatakan bahawa tajuk ini, tajuk Babul Istizan Mar'ah ni, sebenarnya ada terselit ungkapan tentang kematian, yang mana Al-Kandahlawi telah mengambil perkataan bil khuruji ilal masjid, keluar ke masjid. Al-Kandahlawi mengatakan bahawa sebenarnya perkataan ini bukan sahaja merujuk kepada zahir ayat saja, dan ia sebenarnya merujuk kepada benda tersirat, iaitu keluar, maksudnya bukan keluar ke masjid sahaja, sebenarnya ia keluar daripada satu tempat ke satu tempat lain, iaitu keluar daripada dunia pergi ke alam akhirat. Jadi Imam Al-Kandahlawi mengatakan bahawa al-bara'ah fi lafzil khuruj wa indi anna al-khuruj ila al-masjid khuruj ila baitillah wa huwa muntahal maut, iaitu keluar pergi ke rumah Allah, dan ia adalah merupakan muntahal maut, kematian terakhir. Maksud dia didatangi kematian, maksud dia pergi kepada kematian. Itu pandangan Al-Kandahlawi yang pertama. Contoh yang kedua yang saya dapati, Al-Kandahlawi juga ada menyebut dalam kitab-kitab Mawaqit as-Salah, iaitu kitab yang ke-9. Di akhir kitab tersebut, hadis yang bernombor 602, yang mana hadis ini panjang, tetapi ini merupakan hadis yang terakhir dalam kitab Mawaqit as-Salah. Dalam kitab ini, Al-Kandahlawi telah memilih hadis yang terakhir dalam kitab yang ke-9 ini, dua perkataan, iaitu wa madal ajal, dan telah berlalu ajal ataupun telah berlalu ketetapan. Ini bermakna Al-Kandahlawi telah mengaitkan dan berlalu ajal ini, wa madal ajal ini, dengan kematian. Dan perkataan wa madal ajal ini dijadikan sebagai bara'atul ikhtitam pada pendirian Al-Kandahlawi. Untuk soalan seterusnya adalah, adakah mengenali atau mengetahui tentang bara'atul ikhtitam satu benda yang penting? Dan jawapannya adalah satu benda yang penting, sebab benda-benda yang tersirat di sebalik penyusunan Sahih Bukhari sebenarnya tidak dapat diketahui secara zahir oleh orang awam. Biasanya orang yang lebih mendalami kitab Sahih Bukhari seperti Al-Kandahlawi ini, beliau telah mengungkapkan satu benda yang agak jarang kita dengari. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya bersama tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati. Jadi kesimpulannya, Al-Kandahlawi telah berpendirian bahawa semua kitab-kitab dalam Sahih Bukhari, dalam karya Bukhari ini, semuanya adalah berkait rapat dengan soal kematian. Sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.